Okey, Assalamualaikum semua. Saya mengucapkan selamat datang lagi sekali ke dalam blogspot saya. So, pada hari ini saya akan membuat tutorial sikit macam mana kita nak buat design isolation room di dalam bilik hospital. Itu hari saya ada buat satu pengenalan khas mengenai berkenaan dengan isolation room. Pada hari ini saya akan terangkan macam mana kita nak buat design untuk isolation room. Okey tuan-puan, terlebih dahulu saya nak penjelaskan kat di sini. Sebenarnya kalau tuan-puan perhatikan dalam note di sini, note dekat sini ni, so application note and designing of isolation room. So dalam isolation room, kalau kita nak design isolation room ni, dia ada 12 parameter, 12, 10 campur 12 parameter semuanya. Kita kena consider bila kita buat design of isolation room. Okay. Pertama sekali kita kena, kalau tengok dalam note ni, air system for patient isolation room. Okay. Patient isolation room ni biasanya digunakan di hospital di mana pesakit adalah dijangkiti oleh infectious disease such as TB, SARS atau sekarang ni lebih kurang COVID lah. Sebenarnya dia tak adalah no specific untuk standard untuk PIR ataupun patient isolation room kan. So kebanyakannya hospital sekarang ni dia menggunakan requirement based kepada international best practice. Okay, sebenarnya dalam isolation room dia memang tak ada satu standard khas. Jadi kebanyakan designer ni dia gunakan requirement based pada best practice. So dalam paper ni saya cuba recommendedkan lah beberapa performance requirement untuk kita buat design isolation room. Jadi which may be specific prior to design and construction or modification of such room. Okay. Nombor satu kita kena consider dalam design ni dilution and removal. So dilution and removal ni maknanya angin yang masuk dan angin yang keluar ni kita consider dia punya jumlah kadar pertukaran angin dalam bilik isolation. So kalau tuan-puan tengok nombor satu nombor satu kita kena consider the air change rate should be not less than 12 kali air change. Okay. The purpose is to reduce the concentration of contaminated in the air by removing contaminated air and replace it with the contamination free air. CDC guideline require minimum 6 air change dan recommended 12 air change. Higher air change rate are considered preferable. Air supply is 100% are required. Jadi sebenarnya kalau ikut dia orang punya recommended, dia orang punya recommended untuk isolation room, untuk supply air tu lebih kurang dalam 12 tan air change lah. Tapi bagi saya seorang designer, saya gunakan dalam 8 air change. Because why? Kalau you pakaikan lebih besar air change, maknanya 12 lebih besar kadar tukaran angin yang masuk ke dalam bilik isolation room dan you punya exhaust tu you kena lebih tinggi. Biasanya saya dah design 4 ke 12 adalah 4 ke 5 kali daripada jumlah udara yang masuk di dalam bilik isolation. Dan CDC juga dah menyatakan di sini dia punya guideline requirement dia dah minimum 6 air change. So 6 ke 12. So biasa saya pakai 8 lah. Kalau you all pakai 12 pun boleh. Tapi maknanya you kena exhaust fan tu lagi tinggi. Dan paling penting adalah angin yang masuk adalah mesti 100% ada 100% fresh air. Okey, nombor 2 Nombor 2 you all kena consider adalah airflow pattern. Macam mana angin tu keluar dari fresh air dan pergi kepada patient dan terus pergi ke exhaust. So kita cuba dalam isolation room ni kita cuba buat dia punya mixed flow. Maknanya we try to do the laminar flow, maknanya just satu hala je angin masuk. Tapi kalau satu hala masuk susah sikit you all nak control dia punya ni. Bila kita buat smoke test dalam isolation room, so dia banyakkan isolation room ni dia jenis air turbulent. So kita buat mix air laminar. Okay, kalau tengok dia punya description dia, air shall generally flow from the supply air to the health worker, to the patient, or to other infectious sources, to the exhaust. Maknanya daripada supply air terus turun kepada exhaust. Okay, so the objective tujuannya adalah untuk avoid short circuit antara fresh air supply kepada exhaust. Kita tak nak kalau kita duduk, maknanya kalau kita tak nak kalau kita punya supply air tu dekat dengan exhaust. Jadi dia jadi direct ni
short circuit. So biasanya kita punya kedudukan untuk supply air tu kita letak di kaki patient, dan dia punya exhaust tu kita letak di kepala patient. So angin mari kena patient dan terus pergi kepada exhaust. Jadi tujuan dia apabila patient tu batuk, bila dia batuk, jadi dia punya droplet, dia punya airborne yang jangkitan-jangkitan yang kuman-kuman pada airborne tu, dia terus disedut masuk ke dalam exhaust. Itu dia punya maksud dia lah. Okay. So baca kat sini, the objective are to avoid short circuit of fresh air supply to exhaust and to avoid stagnation of air, consequent build up by contaminated concentration, and to avoid the healthcare worker being positioned between the infectious sources and the exhaust. This is recommendation by CDC guideline lah. Jadi kita nak mengelakkan daripada jangkitan tu bila customer batuk ke, bila patient batuk ke, dia bernafas ke, so kuman tu kita tak nak dikenakan pada patient. Okay, itu airflow pattern itu paling penting. So yang kedua paling penting adalah yang ketiga, kriteria ketiga adalah room pressurization, maknanya tekanan angin dalam bilik. Okay, room pressurization should be negative pressure. Yang ni kita consider untuk negative pressure room. In negative pressure room adjacent to the other room at least minus 12.5 Pascal. Kalau kat sini dalam isolation room tu, di dalam bilik isolation tu dia ada empty room. So sebenarnya 12.5 Pascal adalah jumlah tekanan angin yang kita kena dapat di antara bilik isolation room dengan empty room ataupun dengan airlock room. Itu dia punya tekanan, beza different tekanan antara airlock room dengan pressure room must be 12.5 Pascal. Okay, cuba baca kat sini CDC guideline only specified negative monitor pressure but not specified well what should pressure be. Brian Weissman has conducted tests on room pressurization and airflow direction and challenged effectiveness of low pressure pressurization. He has recommended that minimum pressurization of 2.5 Pascal negative and prefer 12.5 Pascal. Maknanya Brian Weissman ni, dia telah buat satu test. Dia ukur berapakah pressure yang paling efektif di dalam bilik isolation room. Okay, so daripada situ dia buat daripada testing tu, dia gunakan smoke test, dia gunakan whatever. So negative pressure minimum kita kena ada negatif 2.5 Pascal ataupun maksimum 12.5 Pascal. Tapi dia kata dia prefer 12.5 Pascal. Okey, yang untuk 12.5 Pascal kita prefer ni biasanya untuk bilik isolation yang dia punya yang lebih kritikal. Contohnya bila patient tu ada COVID, bila patient tu ada SARS, bila patient tu ada TB, yang penyakit-penyakit boleh merebak melalui droplet nuklear ataupun daripada airborne, kita perlukan 12.5 Pascal. Tapi kalau kita tak dapat pun, kita dapat negatif 2.5 Pascal pun dah cukup. Okay? Jadi biasanya kalau saya buat design untuk KKM, I try to get 12.5 Pascal. Tapi dia tengok cost lah. Kalau kita customer tu ada hospital ada kos yang lebih tinggi dan kita dapat 12.5 Pascal. Kalau biasa punya kos, bajet-bajet ada je, kita buat dalam 3 ke 5 Pascal negative pressure. Okay, so cuba tengok ke sini baca sikit. Case study presented by Gill has recommended pressure is 12.5 Pascal. Okay, the Victorian guideline recommended minus 30 Pascal pressurization between an airlock room at 15 Pascal for physical contaminated level 3 microbiology laboratory. Okey, ini untuk level 3 punya micro punya lab atau dia panggil PC3 punya standard, PC3 punya lab. The requirement is minus 50 Pascal with an airlock at minus 25 Pascal. A magnetic gauge is required for monitoring. Maknanya untuk PC3 punya microbiology punya lab, dia nak lebih kurang 50 Pascal. Terlalu tinggi. Tapi sebenarnya boleh dapat. Mana bilik itu memang kena kedap udara, exhaust kena kuat,
and then lepas tu everything is a good condition. Cuma yang problemnya bila kita nak maintain temperature je, itu saja masalah. Alright, treatment of air exhaust. Exhaust air should be exhausted directly to outside via negative pressure ducting away from an air intake vent, person, animal, and should be discharged via HEPA filter. Jadi kita nak keluarkan dia punya udara dalam bilik isolation ni, kita gunakan exhaust lah. Itulah maksud dia, kita kena gunakan exhaust. Kemudian sebelum dia keluarkan angin tu direct kepada udara luar, kita kena tapiskan dulu dengan HEPA filter. Yes, we must put the HEPA filter. Okay, cuba baca kat sini . The purpose of HEPA filtration is to remove contaminated from the air. HEPA filter removal at 99.97 of all particle greater than 0.3 micron diameter. Okay, so HEPA filter ni kita kena pakai yang ducted HEPA yang boleh tapis pada yang kecekapan dia 99.97%, yang mana dia boleh tapis partikel yang lebih besar daripada 0.3 micrometer. Alright. Okay, CDC guidelines stated that M tuberculosis droplet nuclei probably range from 1 micrometer to 5 micrometer. Therefore, HEPA filter can expected to remove all infection droplet nuclei from contaminated air. Jadi contohnya dalam TB, penyakit TB ni, dia salah satu bakteria TB ni, dia punya saiz bakteria ni antara 1 mikrometer hingga ke 5 mikrometer. Jadi that's why HEPA filter ni expected dia boleh tapis semua infection droplet nuclei daripada yang terdapat di dalam udara. Okay. CDC guideline ni bla bla bla. Okay, speaker ni okay dah, ni cukup. Alright, anti-room. Anti-room ni ataupun kita panggil airlock room lah. Kejap lagi saya tunjuk macam mana anti-room, macam mana airlock room lah. Anti-room ni ada normal entrance in the isolation room should be via airlock, ataupun dia panggil airlock. Door should be open outward. Mana door tu, pintu masuk tu kena buka, masuk keluar. Self closing, tertutup dengan sendiri, and should contain glass so occupant of the airlock can be seen. Dalam pintu airlock pula, bila kita design, kita kena ada glass. Kita tak boleh ada glass. So, pintu airlock di sini masuk, sini keluar, kita kena ada glass. Supaya dia boleh tengok orang, staff nurse tu boleh tengok patient tu dekat dalam. With both door closed, the airlock should be negative pressure to the corridor and positive pressure to the isolation room. Maknanya dekat sini, okay, so dia ada koridor, airlock room, dan kita punya positif negative pressure room. Jadi dekat airlock room ni, angin daripada koridor kena masuk ke dalam airlock, dan daripada airlock kena masuk ke dalam positive pressure, kena masuk ke dalam isolation room. Itu maksud dia. Angin masuk ke dalam sini, masuk ke dalam airlock masuk ke dalam positif, masuk ke dalam isolation room. Okay. Yang ni dia ceritalah airlock is not required BCDC by guideline bla 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 lah. Tapi dalam an airlock is not required by CDC guideline, but the guideline explain that an anti-room may increase the effectiveness of the isolation room by minimize the potential of droplet into the corridor when the door is open. Apa yang dia cakap kat sini, CDC guideline ni sebenarnya dia tak require pun anti-room ataupun airlock. Tetapi dalam guideline dia menyatakan anti-room ni boleh meningkatkan kadar kecekapan bilik isolation room tu untuk meminimalkan potensi droplet nuclei ni masuk daripada koridor ke dalam bilik isolation room apabila pintu dibuka. Okay. Dan Victorian guideline require airlock. Okay, Brian Weissman juga dia require airlock juga. Use be whenever possible and further recommended that door to negative pressure open outward to avoid momentarily pressurized room at the door open. Okay, untuk PC3 punya lab memang dia require mandatory lah airlock. Okay, ada ni benda-benda lain lah. Window should be sealed shut. So kalau ada tingkap tu dia tak boleh ada tingkap. Okey, dalam isolation room dia tak boleh ada tingkap. Dia kena ada cerminnya. Dia ada cermin
dia ada glass, okey. Dia takut apabila kita ada window ni, so window ni angin daripada luar boleh masuk lah. Window boleh dia tidak boleh ada tingkap yang dibuka, dia tak boleh ada. So dia kena pakai glass je, okey. Water supply to isolation room should be fitted with backflow prevention. Okey, dekat tap water fly tu kita kena ada dekat dekat anti room kan, dekat dalam bilik air tu biasanya kita adakan design dia punya tempat cuci tangan kan. So tempat cuci tangan tu dia punya water tap tu kan, air tu mari masuk, kan air tu masuk dan kadang-kadang dia boleh keluar pergi bila ada vacuum. So dekat air punya pipe tu dia kena bubuh satu one flow satu injak sehala. Jadi bila air dia through ni, bila dia water stop, dia takkan boleh backflow balik. Okay. So label the area is being negative pressure isolation. So dia kena ada label lah. So itu je lah lebih kurang dia punya parameter yang kita perlu ada dalam airlock room. Okay. Parameter yang kita perlu ada dalam isolation room. Okay. So saya nak cuba tunjukkan sikit sini. Okay, tuan-puan tengok tak? Ini adalah skematik yang untuk isolation room yang saya buat dekat hospital. So ini adalah supply air ini adalah fan coil unit. Okay, fan coil unit. So dia ambil yang ni adalah daripada fresh air. Supply air from actual department, tak payah. Sebenarnya dia kena ambil dari fresh air masuk angin, dia lalu cooling coil, dia sejukkan, dia terus pergi dalam bilik, dia keluar ikut grade. Ini adalah passion ini adalah passion, back passion. Dan kemudian angin ni lalu ikut sini, dia terus masuk low level return, dia pergi ke exhaust fan, daripada exhaust fan dia pergi ke HEPA box. So lepas HEPA box ni dia tapis, barulah dia boleh keluar ke persekitaran luar. Okey, saya ulang lagi sekali daripada fan coil unit, angin yang masuk daripada fresh air, daripada luar angin masuk dia fan coil unit, dia tapis, dia ada pre-filter apa semua, dia tapis, lalu cooling coil, dia sejukkan angin tersebut, dan lalu ikut blower dan terus dia pergi ke dalam bilik isolation room. So daripada bilik isolation room ni dia akan terus pesakit. Okey, tengok pesakit baring kat sini, dia akan terus pesakit dan dia akan mari kepada exhaust grill. So biasanya exhaust ni kita tak letak kat atas tau, kita kena letak kat bawah. So itu sebab kita panggil low level return. Itu maknanya tadi saya bagi tahu tadi, airflow pattern dia one way. So kalau kita buat semua test dalam tu, kita akan nampak dia ada mixed flow, dia ada mixed pattern, mixed flow pattern dia panggil. So angin ni mari sini, masuk di level return, dia masuk dalam ducting, dan dia pergi ke exhaust tarik, kemudian lalu pada HEPA filter. Dan HEPA filter ni dia tapis dulu semua bakteria, virus apa whatever semua, dia tapis semua dan baru dia keluar. So angin yang keluar ke dalam bilik, ke dalam luar udara ni memang angin bersih lah. Untuk sesetengah hospital, sebelum dia masuk HEPA filter ni, dia ada pasang UV light. Okey, dia ada pasang UV light. UV light ni tujuan dia adalah untuk dia bukan membunuh tau. Dia boleh membunuh, tapi dengan kata lain UV light ni dia cuma boleh mengurangkan dia punya bakteria tu dia tidak aktif. Yes. Dia bakteria tu dia menjadi tidak aktif. Dia tak boleh bunuh bakteria tu UV light tu, tapi dia adalah boleh bunuh sikit-sikit tapi dia tujuan utama adalah mengdeaktifkan bakteria tersebut daripada dia membesar ke dia tumbuh ke. So biasanya kita tahu dekat sebelum HEPA filter ni kita taruh UV light. And then UV light ni kalau nak efektif, dia punya wavelength, dia punya gelombang cahaya lampu tu antara 260 ke 280 nanometer. So yang paling bagusnya kita pakai spek UVC light. Okey, kita pakai spek UVC di mana dia punya gelombang cahaya dia antara 260 ke 280 nanometer. Right? So you all tengok yang ni adalah pasca tekanan bilik. Tekanan bilik ni masuk angin daripada
angin yang masuk daripada koridor dalam 5 Pascal negative pressure, ini adalah elok dia. Dan daripada elok nak pergi ke koridor, kita design dalam 12.5 Pascal. So itulah lebih kurang Okey, dan kita pergi kepada drawing. Okey, alright. Tuan-puan tengok ini adalah contoh drawing yang saya buat Ini adalah contoh drawing yang saya buat Ini adalah isolation room So tuan-puan tengok, ini adalah dia punya fan coil. Dia ada 2 biji isolation, satu isolasi 1, satu isolasi 2. Ini adalah bilik airlock room, ini adalah dia punya bilik isolation room. Dan perhatikan dalam kedua-dua bilik isolation ni dia tak ada toilet. Okey, dalam ni ada isolation ni dia tidak ada toilet. Maknanya dia untuk patient yang tak duduk lama lah, dia suruh patient stay kat sini ke, atau patient tu memang dia punya buang air dia ke, dia staff nurse yang uruskan semua. Okey, so perhatikan dekat luar ni, dekat sini, dekat airlock ni kita letak dia punya fan coil unit So fresh air udara ni mari daripada luar, fresh air udara luar masuk ke dalam fan coil unit dan terus pergi kepada isolation room. So dalam isolation room angin akan keluar melalui ducting tersebut. Ducting ni, so dia ada low level return yang masih satu tadi. So dia tapis, dia pergi tengok dia pergi dan dia pergi ke udara luar. So dekat udara luar ni dia ada kipas, dia ada HEPA dan dia ada created exhaust air. So, jadi biasanya kita akan taruh antara between HEPA dengan exhaust fan ni, ataupun sebelum exhaust fan ni kita dah taruh dia punya UVC lah. Kita taruh UVC light. So lepas tu kita boleh buang exhaust tu lah. So kira selamat lah. Consider selamat lah. Kan? So ini lah dia simple design. Tetapi masa you all nak design tu, you kena tahulah berapa air volume nak pakai, berapa exhaust fan nak pakai. Static tu paling penting untuk semua designer. Alright. So ada lagi satu contoh. Ini adalah contoh untuk hospital bera. Perhatikan dalam hospital bera. Okey, ini adalah fan coil unit. Okey, dalam ni, dalam perhatikan bilik ni dia ada airlock, dia ada toilet, dia ada isolation bag. So dalam ni, ini dia punya fan coil unit dia. So udara dia ambil ke mana? Salah yang ni salah. Sepatutnya dia kena ambil daripada luar. Okey. Fresh air ni dia ambil daripada luar, dia masuk ke dalam fan coil unit. So fan coil ni dia pergi ke grade. So dia ada satu grade kat sini. Perhatikan dia punya back patient kat sini. Okey, back patient kat sini. Jadi lokasi untuk grade ni kita kena letak di atas kaki patient, di atas hujung katil tu. Hujung katil kaki patient tu kita letak grade tu ke atas. Dan dia punya kepala tidurnya patient ni kat sini, dan di sebelah kepala tidur bawah kiri kanan ni kita taruh dia punya exhaust outlet lah. Okey, daripada exhaust outlet dia pergi you all tengok UV light. Okey, UV light. Okey, kat sini dia UV light sebelum dia masuk kepada exhaust ni. Dia lalu angin lalu ni, dia lalu UV light dulu, dan baru dia pergi kepada exhaust fan, dan dia lalu pada HEPA filter, daripada HEPA filter baru dia exhaust out, dia keluar dia terus. Okey, so ini airlock, ini toilet. Okey, yang ni design yang ada toilet. So biasanya toilet ni, okey, saya nak bagi tahu kat sini, dalam toilet pun kena ada exhaust tau. So angin yang dalam tekanan di antara toilet dengan isolation room, bilik toilet mesti negatif. Maknanya angin daripada bilik isolation room ni kena masuk ke dalam toilet. Negatif berapa tak kisah, asalkan negatif. Negatif 1, negatif 2 pun sudah cukup. Negatif 1 Pascal, negatif 2 Pascal cukup. So kita tak nak tekanan bilik dengan exhaust toilet ni sama. Sebab apa kita risau? Bila patient dia derak, bila patient dia kencing atau toilet tersumbat, jadi angin daripada toilet, angin bau busuk ni masuk ke dalam isolation room. That's why kita nak maintain negative pressure. Selain daripada kita nak kawal dia punya bau dia, whatever apa semua, and then kita nak kawal dia punya jangkitan infection dia yang daripada toilet masuk ke dalam isolation room, kan? So dengan kata lain, isolation room ni sebenarnya dia bukan untuk protect patient. No, dia bukan untuk protect patient. Dia nak protect. Isolation room ni dia dibina, dia dibuat sebab patient tu memang dah ada jangkitan kuman dah. That's why isolation room ni dia buat adalah untuk protect staff nurse, untuk protect orang-orang yang bekerja dekat dalam tu, untuk protect pelawat-pelawat atau sesiapa sahaja yang masuk ke dalam bilik tersebut. Itu yang paling penting.
Itu yang paling penting. That's why isolation room ni digunakan bukan untuk protect patient, tapi dia nak protect staff nurse yang menjaga patient tersebut. Staff nurse tak kira lah sister ke, misi ke, doktor ke, pelawak ke, itu cara dia. Alright? So, lebih kurang gitulah tuan-tuan. So, saya lagi sekali saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dalam kita buat tutorial ringkas mengenai how to design isolation room. Okay? So, insyaAllah ada masa ada ketika kita akan berjumpa lagi. Dan saya akan terangkan mengenai design-design yang lebih menarik. Alright? Thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.